عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخنا محاضر حجي جول وأصوله وفروعه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف حفظه الله. Sambung dekat muka surat yang kedudukan yakin. Yakin, zon, syak, waham dan jahil tu eh? Situ eh? Betul tak? Okay. Qala syekhu muallifu hafizahullah. Kedudukan yakin, zon, syak, waham dan jahil. Okey, di sini pengarang kita cuba nak membawa perbincangan akidah kita ini kepada perbezaan keyakinan kita. Kita kena ingat yakin berbeza-beza tahap yakin, bukan yakin, tahap yakin tu berbeza-beza. Kalau pada perbincangan yang lalu, kalau tuan-tuan masih ingat, kita membincangkan perbezaan di antara yakin dan percaya. Yakin berbeza dengan percaya kan? Okay, kalau kita percaya ni, maknanya kita macam kita sebut itu hari, kita buat satu persembahan. Apa boleh? Kita buat persembahan, masalah persembahan apa? Persembahan memanah yang tepat, penembak yang tepat. Jadi dia tembak dengan 100 peluru, tembak tepat kepada buah apple di atas kepala. Buah apple dan 100 peluru tu kena 100 biji buah apple. Satu pun tak miss. Satu peluru pun tak tersasar. Bila kita tengok macam tu, maka kita beryakin memang benar penembak tepat ini seorang yang sangat pakar dan mahir. Ketika itu kita dipanggil percaya. Alright. Kemudian tiba-tiba orang yang letak buah apple atas kepala tu, orang letak buah apple atas kepala tu dia kata, saya pasal macam nak pergi tandas lah. Boleh tak siapa gantikan tempat saya ni untuk saya pergi ke tandas? Tak buah apple atas kepala, siapa ganti tempat saya? Waktu tu siapa yang mau agak-agak? Rasanya kalau saya pun tak nak berani juga tu. Kan? Jadi maknanya di sini ni orang yang tak buah apple atas kepala dia berada pada martabat yakin. Ini kita baru bincang pada perbincangan yang lalu. Tu beza percaya dan yakin. Sebab tu dalam kitab kita, masalah kitab Turus Jawi, dia tulis kita wajib percaya dan yakin. Dia buat datang dua-dua perkataan tersebut. Okey. Jadi situ yang bab tu saya rasa kita dah selesai lah dapat beza di antara percaya dan yakin. Kalau kita tengok penembak tepat tu kita hanya baru percaya, memang dia betul-betul. Tapi bila kita sampai tahap letak buah apple atas kepala baru kita berani, kita tembak buah apple atas kepala kita, itu baru martabat yakin. Alright. Maka hari ini kita akan bincang pula kedudukan yakin, zon, syak, waham dan jahil. Di sini kita dapat tengok pengarang kita kata yakin berada pada tahap 100%, zon berada pada tahap 50,
hingga 100. Ya, bawah pada 100, atas pada 50. Syak berada pada tahap 50-50, mana sama banyak. Waham pula di bawah pada 50%. Okey, baik. Kita bincang tu dulu. Jahil kita ketepikan dulu. Ataupun kita boleh sebut jugalah, jahil ni tak tahu apa langsung lah. Jahil tak tahu apa langsung. Dia ni nak kata yakin tu tak langsung lah, tapi dia jangan kata yakin, tahu pun tak. Kita tanya dia, engkau yakin tak dengan Allah? Ataupun engkau yakin tak dengan hari kiamat akan berlaku? Kau yakin tak? Dia buat muka bela. Muka bela. Tanya pasal apa? Hang bela. Aku pun tak tahu Allah tu apa. Aku nak yakin macam mana? Aku pun tak tahu hari kiamat tu apa. Aku nak yakin macam mana? Tu orang panggil jahil. Tapi jahil tu masih lagi kategori jahil basit, jahil selapih. Jahil basit ni mana jahil selapih? Jahil semata-mata jahil. Makna dia tak tahu dan dihabaq kita dia tak tahu. Hang percaya tak dengan Allah? Allah tu tentang apa aku tak tahu. Mana dia jahil tapi itu masih lagi basit. Jangan hang percaya tak dengan Allah? Allah ni aku percaya. Hang tahu tak Allah tu apa? Aku tak tahu. Ataupun dia kata aku tahu Allah tu apa? Allah tu sejenis buah-buahan tempatan. Itu dipanggil jahil murakkab. Tak tahu tapi buat tahu dia panggil. Tasad ni hang tahu tak Allah tu apa? Aku tak tahu Allah tu apa. Itu dipanggil jahil basit. Dia tak tahu dan dia tahu kata dia tak tahu. Satu lagi dipanggil jahil murakkab. Allah. Jahil murakkab ni dia ni tak tahu dan dia tak tahu kata dia tak tahu. Kena ada Allah. Allah. Kena. Siapa Allah? Sejenis buah-buahan tempatan. Contohnya. Itu dipanggil jahil murakkab. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau boleh jahil, kalau nak jadi jahil, ambil jahil basit cukuplah. Jangan jadi jahil murakkab. Hang tahu tak sifat 20? Tahu. Apa itu sifat 20? Sifat 20 ni pengajian yang mensyirikkan Allah. Sifat 20 ni pengajian sesat. Contohnya, Tu contoh orang jahil murakkab pada hari ni. Hang tak suka sifat 20, hang tak tahu sifat 20, hang diam sudah. Ni dah tak tahu sifat 20, lepas tu duk pergi kata pula sifat 20 ni sesat. Tu panggil contoh jahil murakkab. Jahil yang bertindak-tindak. Baik. Okey, balik pada atas sikit tadi. Okey, sekarang kita nak bincang pula yaqin, zan, syak, waham. Okey, zan ni 50 hingga 100. Tapi ada setengah guru tuan-tuan akan dengar nanti tau. Yang ni Ustaz Mahathir kita, pengarang kita, dia letak satu sukatan yang umum lah, yang biasa macam ni lah. Tapi nanti kita akan dengar, bila kita mengaji lagi, kita akan dengar ada setengah guru dia hurai zan ni 99% ataupun 99.99%. Maknanya hebatlah tuan-tuan. 99.99%. Contohnya dia yakin dengan hari kiamat. Aku yakin hari kiamat memang akan berlaku. Memang akan berlaku. Tetapi setelah mana dia menonton satu filem, contohnya filem itu berjudul 2012. Masalah contohnya lah. Contoh, sebelum tu dia yakin dengan hari kiamat. Tapi selepas pada dia menonton filem 2012 yang dikeluarkan oleh syarikat Columbia Pictures tu, dia pun tengok hebatnya berlaku kiamat ni. Tengok cerita tu memang takut, memang sungguh kita katakan merisaukan. Lepas tu tapi di penghujung filem tersebut dia menceritakan bagaimana kiamat dapat diatasi dengan teknologi kapal yang dibawa oleh orang barat kan. Jadi maka dia pun timbul, maknanya kiamat ni boleh diatasi dengan teknologi. Daripada 100% tadi dah menjadi 99.99. Dia kata aku yakin dengan kiamat. Cuma lepas tengok cerita tu aku rasa macam ragu-ragu, rasa macam timbul satu bisikan, maknanya kiamat boleh diatasi dengan teknologi. Maka apa yang berlaku pada akidahnya tuan-tuan? Akidahnya telah pun gugur. Sebab apa? Sebab zon dalam masalah fiqh masih lagi boleh digunakan pakai. Zon dalam masalah fiqh masih lagi boleh digunakan pakai. Contohnya apa? Kiblat kita sepatutnya sini. Tiba-tiba kita sembahyang, kita silap kiblat. Kita sembahyang ke sini. Memang tempat yang tak ada Kaabah lah. Kalau ada Kaabah tak boleh silap. Kena zahir jelas Kaabah. Ni tempat kita sembahyang kat Malaysia contohnya. Kiblat sepatutnya sini tapi kita menghadap ke sini sebab kita zon kita sini. Berdasarkan kita tengok kompas ke ataupun tengok aplikasi phone ke. Okey, adakah sah sembahyang kita tanpa menghadap kiblat? Jawabnya sah. Sebab kita zon, kita bukan yakin zon sini. Yakin pun berada pada tahap zon. Berbeza dengan akidah. Akidah zon tak boleh pakai. Aku yakin dengan adanya Allah, yakin sungguh-sungguh. Cuma aku rasa ragu sikit je. 0.01%. Maka rosak akidah tersebut. Tu jelas. Alright. Okey, kemudian syak.
Syak ni dia sama banyak. Yakin ada Allah dengan tak ada Allah tu sama banyak. Okay, waham pula. Waham ni dia lagi teruk lah. Dia yakin ada Allah tapi sikit sangat. Baik. Okay, tuan-tuan. Saya ingat benda ni mudah. Kalau tak faham nanti kita boleh tanya insyaAllah. Okay, kita terus pada perbincangan seterusnya. Perkara paling asal dalam ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah bermaksud mengenal Allah. Ma'rifah. Arafa ya'rifu. Macam orang pergi umrah. Pergi umrah, pergi haji kan, pergi Arafah kan. Arafah ni apa dah? Arafah ni mana kenal. Bila mana siap Nabi Allah Ibrahim diajarkan oleh malaikat Jibril, okay, engkau wukuf kat sini. Nabi Allah Ibrahim tanya, hal arafta, adakah kau dah tahu, kau dah faham, kau dah kenal? Nabi Allah Ibrahim pun jawab, Arafah. Apa yang Arafah tu? Tak apalah ni, kita iklan sikit lah. Okay. Right. Jadi itu maksud Arafah, ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Soalan, apakah perkara paling asas dalam ma'rifatullah? Okay. Bila kita ni nak mengaji tauhid, apakah matlamat kita? Hari ni tuan-tuan semua patutnya hari ni ramai. Loh, saya tengok yang atas saja tadi. Rupanya ramai ni. Ramai juga Tuan-tuan ramai-ramai ni buat apa ni dalam online ni? Katanya tuan-tuan pergi hari ni hari Minggu, pergilah shopping ke, pergi jalan-jalan ke, zoo taping ke, zoo negara ke, ni ramai-ramai buat apa dalam ni? Kami nak belajar ma'rifatullah, nak mengenal Allah. Apa yang penting sangat mengenal Allah ni? Okay, nampak jawapan dia. Perkara itu dapat membezakan di antara qadim. Apa itu qadim? Iaitu zat, sifat dan nama Allah Ta'ala. Dengan muhdas. Apa itu muhdas? Mim ha dal tha. Muhdas. Muhdas ni maknanya makhluk. Bila kita belajar, kita kenal Allah, kita dapat membezakan Allah dengan makhluk. Contoh, nanti kita akan belajar sifat pertama, sifat wujud. Kalau orang yang tak belajar tauhid, dia akan kata, sama lah Allah dengan kita. Kenapa? Allah wujud, kita pun wujud. Orang cakap lain tu kita tahu. Orang tu tak mengaji tauhid. Ataupun mengaji tapi leno. Kan? Buka skrin, lepas tu tidur. Contoh. Tak ada kena-mengena antara hidup atau sudah mati. Okay, beza kalau orang mengaji tauhid. Okay, apa beza tak sifat wujud? Yang pertama sifat wujud. Beza tak kita juga ada sifat wujud, Allah juga ada sifat wujud. Lagu tu sama ke? Tak sama. Kenapa tak sama? Wujud Allah wujud yang hakiki. Wujud kita wujud yang majazi. Macam mana tu? Wujud Allah wujud yang hakiki dengan maksud wujud Allah tanpa dijadikan, tanpa diwujudkan oleh sesiapa. Adapun wujud kita, wujud yang majazi, wujud yang kena jadi, dijadikan oleh entiti yang lain, yakni Allah. Okay, alright. Jelas ke situ? Okay, ini tujuan kita mengaji ma'rifatullah. Bila kita belajar ma'rifatullah, kita kenal Allah, kita tahulah perbezaan di antara makhluk dengan Allah. Kalau kita tengok, minta maaf tuan-tuan, ada fahaman-fahaman yang bukan di Sunnah Jamaah, dia kata, Allah Ta'ala mendengar, makhluk juga mendengar. Siapa kata tak sama? Sama aja. Tuhan mendengar, makhluk juga mendengar. Ya. Di sudut bahasa nampak macam sama, tapi hakikatnya tak sama. Kenapa? Makhluk mendengar yang pertama dengan izin Allah. Allah Ta'ala mendengar bukan dengan izin sesiapa. Memang dia mendengar dengan hakiki. Satu, banyaklah kalau kita nak sebut. Yang kedua, makhluk mendengar menggunakan alat, yakni telinga, anak telinga, segala organ-organ berkaitan dengan telinga lah. Adapun Allah mendengar tanpa dengan telinga. Habis itu dengan sifat, dengan zatnya yang bersifat dengan sifat sama. Macam mana sifat sama? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Okay? Sifat Allah tak sama macam kita, tak berdiri, tak berarat. Alright. Terus mengetahui dalil. Saya ingat faham dulu apa kelebihan, apa pentingnya kita belajar ma'rifatullah untuk membezakan Allah dengan makhluk. Tu je jawapannya. Kalau orang tanya kita, tuan-tuan dia buat apa tu mengaji online? Ustaz Khairul Amri atau satu program pada kita ni untuk mengaji online tauhid ni pasal apa ni? Untuk membezakan Allah dengan makhluk. Takut kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bila kita mengaji akidah ni, bahasa kita pun jadi betul. Contoh macam mana? Kita lalu kat kawasan kuil masalah. Anak kita tanya, mak, ayah, daddy, tu apa? Kita kata tu Tuhan. Contoh kita kata tu Tuhan Hindu. Itu tak jawapan tu. Kalau orang yang kita tak ngaji tauhid, dia kata, okey betul ya, boleh ya. So, kalau orang ngaji tauhid, dia kata tak betul. Itu bukan Tuhan Hindu. Habis itu sembahan Hindu. Masalah. Sebab apa itu bukan Tuhan? Tuhan hanya Allah sahaja. Tuhan hanya Allah sahaja. Lain pada Allah bukan Tuhan. Bahkan tu ketul batu, simen sebagai besi. Tak kira lah daripada apa material apa sekalipun. Tapi maka dipanggil sembahan yang disembah. Tapi bukan Tuhan. Tuhan tempat kita bergantung dengan dia.
Takkan nak kata ketua batu tempat kita bergantung, dia pula bergantung kita, kita yang buat dia. Alright, jelas. Itu beza bila kita mengaji tauhid. Terus, mengetahui dalil. Soalan, mengapakah setiap mukallaf wajib mengetahui dalil untuk setiap yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala? Kenapa kita kena tahu dalil? Okey, tuan-tuan ya. Kita ingat bila kita ngaji tauhid ni, kita bukan hanya nak mengenal Allah dengan hanya kenal semata-mata kenal. Bahkan kita mampu memberikan hujah. Walaupun hujah ni ada dua jenis, hujah akli, hujah berdasarkan pemikiran. Yang kedua hujah nakli, hujah yang dipindahkan, pindah daripada Quran, hadis, pindahkan dalam bentuk hujahan kita ni. Okay? Diambil daripada Quran, hadis. Itu maksud pindah. Itu dia panggil nakal. Nakli mana pindah daripada Quran, hadis, kita pindahkan dalam hujahan kita. Kalau satu lagi akli mana kita fikir sendiri. Baik. Jadi, kenapa kita perlukan dalil? Soalan, mengapakah setiap mukallaf wajib mengetahui dalil untuk setiap yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala? Jawapan, menjadi fardu ain ke atas setiap mukallaf mengetahui dalil untuk setiap yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala, supaya tidak menjadi orang yang bertaklid, muqallid. Itu tujuannya. Apa maksud taklid? Apa maksud muqallid? Muqallid mana ikut orang membuta tuli. Ikut orang, turut orang. Contohnya orang tanya, siapa kat sini ni? Kasmi Soming. Saya minta maaf, saya sebut berdasarkan nama yang ada kat sini lah. Encik Kasmi Soming. Tuan, percaya tak dengan Allah? Contohnya dia jawab, percaya. Allah Ta'ala ni ada ke? Ada. Tahu mana kata Allah Ta'ala ni ada? Contoh. Ini terasa ni kita dalam kelas. Encik Kasmi jawab, aku tahulah kata ada. Yalah, tahu mana kata ada. Nenek aku bagi tahu, atuk aku bagi tahu, tok guru aku bagi tahu, mufti bagi tahu, Syekh Habib bagi tahu. Jawablah Syekh tu besar macam mana sekalipun, tapi kalau itu jawapan kita, jawab kita bukan orang yang selamat akidah. Kita masih lagi kategori muqallid, orang yang ikut orang membuta tuli. Tak boleh. Setengah ulama kata orang muqallid ni tak sah akidahnya. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita belajar akidah hari ni, tuan-tuan. Setengah ulama kata tak sah akidah orang yang jenis ikut-ikut orang. Tahu mana Allah Ta'ala ni ada? Mak saya beritahu, ayah saya beritahu, Ustaz Azhar lah beritahu dalam kelas. Tak sah akidah. Setengah lagi ulama kata sah, tetapi fasik, seolah-olah rosak. Alright, insyaAllah. Jadi jelas, sebab tu kita kena belajar dalil. Tahu mana Allah Ta'ala ni ada? Paling-paling pun dalil akal. Bahkan itulah yang seutamanya, dalil akal. Walaupun kita tak mampu nak hafal ayat Quran, nak berdalil, tak perlu kita hafal. Tuan-tuan, kita dah tua-tua dah nak hafal ayat Quran, wujud apa bukti wujudnya Allah. Kadang-kadang kita tak ingat, lupa. Tapi bila kita tak, walaupun kita tak hafal Quran, tapi kita mampu berfikir, contohnya apa bukti ada Allah, apa dalil ada Allah, kita penjawab ada alam ini. Kenapa pula? Iyalah, mana boleh rumah ada tanpa ada tukang. Takkanlah tukang tak ada, tiba-tiba rumah tu siap. Begitulah alam ni. Takkanlah alam ni tak ada siapa yang buat dia, tiba-tiba alam ni ada. Tentulah ada yang membuat dia. Siapa dia? Allah. Kalau dia dapat jawab macam tu, okay, dah sempurna dah. Dah clear dah akidah. Dia bukan lagi orang yang muqallid dan akidah dia dah sah 100%. Senang, simple. Cukup lah telah kita sekat ni. Boleh berhenti lah Ustaz Khairul Amri, no? Selesai dah kita punya kelas. Jadi dah selesai dah. Mana dah menjawab dah. Pasal apa? Tujuan kita mengaji tauhid, kita nak tahu perbezaan Allah dan makhluk dan nak tahu dalil saja. Dah selesai dah dalil. Apa dalil ada Allah? Ada alam ini. Itulah. Jadi tuan-tuan, mana tak payah mana pun akidah ni, senang sangat-sangat. Baik. Maka jawapan menjadi selesai dah tadi, supaya kita tak menjadi orang yang bertaklid. Tujuan kita nak tahu dalil ni supaya kita tak jadi orang yang bertaklid. Apa dalil tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat, dalilnya mudah je. Semua sifat Allah Ta'ala tu insya-Allah boleh dikatakan semua kita boleh menggunakan alam ini sebagai dalil. Walaupun kita tak hafal ayat Quran, kita guna alam ini je sebagai dalil kewujudan Allah. Terus soalan, dalil apakah yang menjadi kewajipan fardu ain? Faham tak fardu ain itu apa? Fardu ni mana kewajipan, ain ni mana individual. Kewajipan yang bersifat individual ke atas setiap mukallaf mengetahui dalam perkara ini. Dalil apa yang menjadi kewajipan setiap orang kena tahu? Cuba kita tengok. Dalil ni ada beberapa jenis yang kita dah bagi tahu tadi kan? Okay, right. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kemudian dalil jenis dalil ni pula, bentuk dalil ni pula tu jenis dalil. Ini bentuk dalil. Bentuk dalil ni ada dalil yang berbentuk ijmal, ringkas. Dan ada dalil yang berbentuk tafsil, yakni satu persatu ataupun terperinci.
Jawapan, dalil yang menjadi kewajipan fardu ain ke atas mereka mengetahuinya adalah dalil ijma'. Nampak? Ulama sebut apa? Ulama putuskan dalil agama putuskan kepada kita dalil yang wajib kita belajar adalah dalil ijma', dalil secara ringkas. Secara ringkas macam mana? Alam ini itu ringkas dah. Itu contoh dalil yang ringkas. Apa bukti ada Allah? Ada alam ini. Apa bukti Allah Taala melihat? Alam ini. Apa bukti Allah Taala mendengar? Alam ini. Semua alam ini. Apa kaitan ada alam ini dengan Allah Taala mendengar? Yalah, kalau Allah Taala tak mendengar, berarti Allah Taala cacat. Cacat itu adalah lambang kelemahan, kerendahan Allah, lekehnya Allah. Kalau Allah Taala lekeh, lemah, cacat, macam mana Allah Taala nak buat alam ni? Kalau Allah Taala tak boleh buat alam ni, mana alam ni tak ada. Kalau kata alam ni tak ada, tak betul sebab alam ni dah ada dah. Bila alam ni dah ada menunjukkan Allah Taala tak lemah. Bila Allah Taala tak lemah, secara tak langsung maknanya Allah Taala tak peka. Nampak? Dalil mendengar pun kita boleh guna alam ini. Dalil melihat pun kita boleh guna alam ini. Semua kita guna dalil alam ini. Itu dipanggil dalil ijmal, dalil yang ringkas. Okay? Apa bukti ada Allah? Alam ini. Itu ringkas. Ringkas. Dalil tafsir terperinci pula menjadi fardu kifayah ke atas mereka. Fardu kifayah mana dalam kampung kita tu ada seorang rati fardu kifayah pun tak apa dah, selesai dah. Tapi tuan-tuan insya-Allah untuk kelas ni kita ajak semua. Ijmal pun kita sebut, tafsir pun kita sebut. Ijmal apa ijmal? Apa dalil ada Allah? Alam ini. Selesai. Tafsir apa bukti apa dalil ada Allah? Secara tafsir pula jawabnya ada alam ini. Kenapa pula? Bila nak terperincikan, kita nak perincikan lagi apa pula? Yalah, macam mana alam ni nak ada kalau Allah Taala tak buat? Macam mana rumah nak ada kalau tidak ada tukang? Itu maksud terperinci. Habis. Terus pelajaran yang ke-6. Kalau ada tak faham boleh tanya. Benda ni yang mudah-mudahan ni kita dah pengenalan, kita banyak sebut dah pada kuliah yang lalu. So kelas kali ni kita laju-laju sikit. Kitab kita tebal lagi dan nampak cara ni. Saya bukan nak ligat khatam kitab. Cuma sekurang-kurang kita faham yang mana boleh kita ringkas, kita ringkaskan. Yang mana boleh kita, yang perlu kita hurai, kita akan hurai insya-Allah. Yang tak faham boleh tanya. Habis, hukum dan pembahagian. Pembahagian hukum soalan. Berapakah pembahagian hukum? Pengarang sebut berapakah pembahagian hukum? Jawapan, hukum terbagi kepada 3. Hukum ni apa? Hukum. Apa maksud hukum? Hukum apa maksud hukum? Hukum ialah ketetapan. Ketetapan. Hukum tu ialah ketetapan. Hukuman gantung, ditetapkan hukuman gantung. Ditetapkan untuk digantung. Hukuman penjara, mana ditetapkan sebagai penjara. Ditetapkan untuk dipenjarakan. Itu maksudnya. Alright. Jadi hukum ni ketetapan. Ada berapa ketetapan? Ada 3. Hukum terbagi kepada 3. Yang pertama hukum syarak. Okey, dia kerangka berbeza-beza. Kalau hukum syarak dia dalam kerangka syarak lah. Dia akan putuskan makan nasi apa hukumnya, harus. Makan khinzir apa hukumnya, haram. Kan, makan nasi yang dicuri apa hukumnya, haram. Makan nasi ketika lapar apa hukumnya, sunat. Hukum tu bagi hukum syarak. Solat fardu apa hukumnya, wajib. Solat sunat apa hukumnya, sunat. Solat waktu tahrim selepas asar, solat sunat selepas asar apa hukumnya, haram. Contohnya. Itu maksudnya hukum syarak. Satu lagi hukum adat. Hukum adat ni mana hukum kebiasaan. Ketetapan yang berbentuk biasa. Maknanya sesuatu yang diputuskan sebagai kelaziman yang begitulah berlaku. Apa contohnya? Hukum adat mengatakan api apa hukumnya? Hukumnya membakar. Wajib membakar. Pisau apa hukumnya? Hukum adat pada kebiasaannya. Adat mana kebiasaan? Adat ni maknanya kebiasaan. Apa hukum pisau pada adat? Pada adat hukum pisau ni memutuskanlah. Memutuskan, menghiris dan sebagainya. Menikam. Itu pisau. Okay? Menembus. Kalau tikam dia tembus. Kalau hiris dia putus. Itu pada adat. Tapi pada akal, hukum akal pula. Hukum akal ni. Hukum akal ni ada sesuatu yang diputuskan oleh akal. Bukan oleh adat lagi dah. Kadang-kadang sesuatu yang adat kita tak boleh nak putuskan. Contohnya pisau ni adat putuskan, kerjanya memutuskan. Tiba-tiba berlaku kes sembelih tengkuk Nabi Allah SWT tak putus. Maka adat tak boleh lagi bincang kes ni. Mahkamah adat tak boleh handle kes ni. Kena pergi ke mahkamah lebih tinggi apa? Mahkamah akal. Mahkamah akal kata apa? Pisau memutuskan. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Akal tak kata wajib. Berbeza dengan adat. Adat kata pisau memutuskan, adat kata wajib. Tapi akal kata harus, tak wajib. Harus maksud apa? Harus maknanya boleh putus dan boleh tak putus. Nabi Allah Ibrahim dicampak dalam api. Pada adatnya wajib terbakar. Tapi pada akal harus terbakar. Mana boleh terbakar dan boleh tak terbakar. Tiba-tiba tak terbakar. Adat tak boleh terima, tapi akal boleh terima.
Nabi SAW hijrah ke Isra Mi'raj ke Palestin, naik ke langit. Tak sampai semalaman, hanya beberapa tempoh daripada malam tersebut. Pada adat tak boleh terima dah. Sebab zaman tu orang pergi Palestin ber 2 minggu. Tiba-tiba Nabi hanya beberapa detik, beberapa tempoh daripada malam tersebut. Pada adat tak boleh terima. Tapi pada akal boleh. Sebab apa? Harus bagi Allah. Jangan kata semalam 1 saat pun Tuhan boleh buat. Untuk semua tu. Alright. Ini maksudnya. Jadi hukum ni terbagi pada 3, hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Habis. Terus, pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contoh. Soalan, apakah pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contoh? Saya ingat ni kita dah hurai dah tuan-tuan, jadi kita tak payah banyak-banyak. Kita baca aja. Jawapannya seperti berikut. Yang pertama syarak, perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Itu masuk syarak. Dimasukkan hukum syarak daripada perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Jadi perintah Allah Ta'ala ni ada 2. Satu syarak ni ada 2. Satu syarak hakiki. Syarak hakiki ni maknanya Allah Ta'ala sendirilah. Allah Ta'ala perintah melalui Quran, masalah. Dan satu lagi syarak majazi. Syarak majazi ni adalah Nabi SAW. Walaupun Nabi yang perintah kita, tapi secara hakikatnya Allah Ta'ala lah yang perintah sebenarnya. Baik, itu jelas. Ini hukum syarak ni terbahagi pada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Apa maksud wajib? Wajib ni buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Harus buat tak dapat apa, tinggal pun tak dapat apa. Makruh buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Itu maksudnya. Okay, contohnya wajib solat 5 waktu sehari semalam. Kalau kata contoh haram ialah iaitu mengumpat. Jelas. Adat, ketetapan hukum yang diperoleh melalui percubaan dan kebiasaan. Mana diuji berkali-kali, natijahnya sama. Pisau. Apa hukum pisau ni? Memutuskan. Kita hiris putus. Berkali-kali ataupun banyak kali diuji, natijahnya sama, hasilnya sama. Maka keluarlah putusan, pisau ni hukumnya memutuskan. Itu pada adat. Api, cucur terbakar. Maka keluarlah natijah, api ni kerjanya membakar. Wajib membakar. Okay. Yang ketiga, akal. Ketetapan, yakni hukum yang diperolehi melalui akal, bukan melalui hukum syarak atau hukum adat. Ketetapan ini hukum yang diperoleh melalui akal, bukan melalui hukum syarak dan bukan hukum adat. Itu masuk hukum akal. Yang putuskan adalah akal lah, bukan adat. Adat tadi diuji berkali-kali, natijahnya sama. Syarak pula berdasarkan kehendak Allah dan Rasul, dia orang suruh buat apa. Berkaitan dengan ibadat masalah. Okay. Tapi yang ni akal yang putuskan. Contohnya RM10 itu nilainya lagi besar daripada RM2. Nak kena cari dalil akal, nak kena cari dalil syarak lah. Nak kena cari perintah syarak tak ya. Hukum adat tak ya. Itu akal kita. Akal kita tahu dah RM10 lagi banyak daripada RM2. Akal kita dah jawab dah. Di mana ketetapan akal itu. Ia terbagi pada 3, iaitu yang pertama wujud. Ini mesti. Wujud Allah Ta'ala ada, mesti. Yang kedua istihalah. Ini mesti tidak. Ataupun tidak mungkin. Ataupun mustahil. Yang ketiga jawaz. Dipanggil harus ataupun boleh. Okay. Contohnya, satu adalah setengah daripada 2. Satu adalah setengah daripada 2. Atau akal. Akal kita tak terima kalau ada orang kata satu ni adalah setengah daripada 10. Tak betul. Sebahagian daripada 10 mungkin betul, tapi setengah daripada 10 tak betul. Okay. Contoh yang kedua, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Sifat berkuasa. Dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa mengadakan segala-galanya. Maka kita kata wajib. Kalau Allah Ta'ala tak berkuasa, macam mana nak buat alam? Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat alam ni, macam mana alam ni nak ada? Sedangkan alam ni dah ada. Semana akal kita yang putuskan. Okey, baik. Muslimin, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ustaz Khairul Amri. Saya rasa untuk hari ini, saya kena mohon keuzturan. Yang pertama, kitab saya ni, saya semalam kalau kabut mai ke KL, saya tak bawa kitab. Jadi yang ada kat saya sekadar beberapa muka sampai yang bab ni. Kemudian yang kedua pula itulah dengan nak selesaikan urusan sikit ni, check in buka ni. Lepas tu insya-Allah tapi kita ada lagi masa boleh nak buat soalan. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan berkaitan dengan apa kita bincangkan ataupun yang lepas pada tu boleh insya-Allah. Silakan. Baik, boleh saya insya-Allah. Kami memahami. Kepada ibu ayah untuk akhirnya kalau ada soalan
tentang apa yang Ustaz dah hurai tadi, boleh nyatakan di ruang komen ataupun buka mic, insya-Allah. Kita open kalau ada 3 soalan. Umar. Ustaz, Ya, silakan. tentang perbezaan yakin, zon, syak, waham tadi tu. Kita maklum Ustaz tentang ilmu yakin, ilmu zon, syak ni, tapi dari sudut mencapai mampu beramal Ustaz. Kita yakin Allah tu menjamin rezeki, tapi dari sudut praktikal, Praktikal secara praktikal kita ada keraguan. Tapi kita yakin segala yang berlaku tu ketentuan Allah. Allah dah tetapkan dah. Tapi untuk kita mencapai ada keraguan. Dan anak-anak dan mungkin berlaku keraguan sebab dilema antara usaha yang salah dengan benda yang Allah tetapkan. Menyebabkan ada manusia dia berserah bulat-bulat. Ada manusia dia pegang pada usaha tersebut. Maka bercampur nilai ini menyebabkan dia yakin pada Allah tapi takut sekiranya apa yang diusahakan tu tak mencapai apa yang dia hajatkan. Macam mana tu Ustaz? Nak kita faham. Okey. Saya sebenarnya tak pernah clear dengan soalan tersebut, tapi saya cuba jawab apa yang saya faham dulu. Bila kita yakin dengan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali mungkin kita boleh sebut macam ni lah. Kita kata kita kena letakkan keyakinan kita kepada Allah. Anything happen, korang mesti kata anything happen for good reason lah. Anything happen tu mai daripada Allah. Segala yang berlaku tu adalah daripada Allah dan kepada Allah. Bukan kepada kita tapi kepada Allah juga. Itu maksudnya lah untuk kita betul faham lagi. Jadi kita kena letakkan keyakinan. Tapi terkadang mungkin faktor desakan hidup, faktor dengan desakan sekeliling, anak-anak, harta, keperluan sebagainya menyebabkan kita rasa macam ragu-ragu. Sebab itulah kita kena masuk bincang bab lain pula. Bab bagaimana nak memperkukuhkan lagi keyakinan. Di sana dibincang di sudut akidah ada caranya, tasawuf ada caranya. Kalau kita tasawuf ada takrir mana latihan ketauhidan dengan zikrullah, berulang, ditakrir, diulang berkali-kali diulang sampai betul-betul akidah kita ni yakin dan terus yakin. Semuanya Allah, minallah ilallah, daripada Allah kepada Allah, daripada Allah kepada Allah, daripada Allah kepada Allah. Jadi proses tersebut proses dipanggil proses tarbiyah atau proses pembelajaran atau proses penerapan akidah. Baiklah. Dalam soal pemikiran kita nak fikir, nak yakin semuanya mai pada Allah, termasuk apa yang sedang kita buat sekarang ni. Kita menjadi tauhid berdasarkan ketetapan kaedah gini. Alam ni dibuat oleh Allah. Semua habuk yang sekecil-kecil habuk pun bergerak dengan keizinan Allah. Tak akan bergerak habuk tu kecuali dengan izin Allah. Nanti kita belajar tu dalam bab qudrah, dalam bab wahdaniyah keesaan Allah. Semua ni Allah Taala saja. Tak ada entiti yang lain yang boleh memberi kesan kepada kita. Ni dalam bentuk pembelajaran pula. Semua ini akan mendorong kita memiliki keyakinan yang mantap padu, insya-Allah. Selain pada itu, kalau kata latihan zikrullah tadi ini dengan memperbanyakkan zikrullah la ilaha illallah, Allah juga membantu untuk memantapkan lagi keyakinan kita. Itu antaranya lah. Kalau tak sempurna, Ustaz Khairul Amri tolong tanya soalan yang kedua supaya lebih saya faham. Mungkin saya tak faham soalan tadi kan, insya-Allah. Silakan. Allah. Contohnya Ustaz, kenapa ada orang macam zaman sahabat Nabi, kalau kita dengar sirah lah, mereka menyeberangi benua dengan laluan atas air. Dan kita faham ilmu tu itu harus bagi Allah membenarkan, mengizinkan benda tu terjadi. Tapi realiti zaman sekarang benda tu dah benda yang mustahil, benda yang tidak mampu terjadi dengan keyakinan kita. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Okey, baik. Kita kena ingat betul. Ada orang sebut cerita-cerita dengan sebut bismillah, dia naik atas pokok nyok, sebut bismillah, dia yakin dengan bismillah terus sampai ke Mekah. Contoh-contoh macam tu kan. Okey, dengan bismillah dia boleh jalan atas air, dengan bismillah. Bahkan benda ni bukan berlaku zaman sahabat. Zaman yang dekat dengan kita pun berlaku. Contohnya Wali Songo. Wali Songo ni satu cerita yang mutawatir. Mutawatir dia bukan satu cerita jalur, tapi banyak jalur ceritakan mereka berdakwah dengan menggunakan perkara yang karamah. Dia
buah pinang bertukar menjadi emas sebagainya, itu benda-benda karamah. Jadi benda ni pertama sekali dari sudut pemahaman yang kita bincang tadi, itu adalah perkara yang mustahil pada adat, kita kena ingat. Mustahil, bukan cakap, bukan sekarang, dulu pun sama. Sahabat jalan atas air, apa hukum pada adat? Pada adat mustahil, pada adat mana mustahil. Tetapi pada akal harus. Kenapa? Wajah izun bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafidihi. Kita tak orang kita baca tu kan. Harus bagi Allah Ta'ala dengan keadilannya, dengan kelebihan dan keadilannya, dia nak buat apa? Dia nak menjadikan sesuatu atau tak nak menjadikan sesuatu. Dia nak jadikan orang tu mampu berjalan atas air. Itu hak dia. Dia nak bagi orang tenggelam. Itu pun hak dia. Kan? Kalau Tuhan tak bagi tenggelam, tak tenggelam. Kalau Tuhan bagi tenggelam, kau lapiklah dengan 1000 kapal sekalipun, tetap akan tenggelam juga. Okay, jelas. Cuma di situ kita ni, kenapa hari ni keyakinan kita agak berkurangan, semakin tipis? Itu jawabnya kerana yang pertama, latihan akidah tak banyak dah dalam masyarakat kita. Yang kedua, kita tak lagi mempunyai nilai akidah seperti mana umat terdahulu, keyakinan seperti mana umat terdahulu. Orang terdahulu ni memang dengan bismillah pun orang mampu mengatasi segala-galanya. Kita sekarang baca Quran 1 juz, 10 juzuk pun, 10 kali khatam pun masih lagi tak ada apa kesan pada kita. Ini masalah kita, masalah pada hari ini. Wallahu a'lam. Izat, last tu yang terakhir sekali, Izat. Okey, silakan. Kalau ikut peserta lain ni tak ada soalan. Saya bagi ruang pada Ibu Ayah kalau ada satu soalan daripada para peserta sekalian. Baik, daripada Anas yang terakhirnya, kita dah yakin Sat dengan sifat 20 dalam kita nak memahami kaedah mengenal Tuhan. Tapi ada aliran yang berbeza pendapat. Menyebabkan kita bukan tak yakin dengan sifat 20, tapi kita membenarkan keyakinan orang lain. Maksud kata ada dua kebenaran dalam memahami Tuhan. Apa hukumnya, Ustaz? Adakah berdosa kita memperakui adanya kaedah lain dalam mengenali Tuhan? Yang akhirnya kita terbuka, kita membenarkan pendapat dia, ataupun kita kena straight. Dia salah, dia memang tak betul, sesat. Bagaimana sikap dalam memahami situasi ini, Ustaz? Okey, kaedah dalam nak mengenal Tuhan ni ada pelbagai kaedah. Ada pelbagai kaedah. Ada orang yang hanya melihat tai unta, dia dah yakin dengan adanya Allah. Sebab apa? Mana boleh ada tai kalau tidak ada unta? Itu maksudnya lah. Okey, sampai dalam hari ini, perbincangan hari ini saya sebut antara mainstream lah. Mainstream hari ini adalah perbincangan sifat 20 ni. Hari ini nak dibawa satu lagi perbincangan Tauhid 3 lah, saya sebut terang lah. Walaupun Syiah pun ada cara kaedah mengenali akidah melalui pemahaman Syiah pun ada. Tapi mainstream kalau kita di tanah air kita ni, sifat 20 dengan Tauhid 3. Jadi adakah bila kita mengiktiraf Tauhid 3 berarti kita ni berdosa? Jawabnya tak. Tauhid 3, kita tak nafikan memang banyak perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah mereka mengiktiraf keimanan Fir'aun ataupun keimanan Abu Lahab sebagainya kan. Itu sangat berbeza lah dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okay, right. Ataupun sampai ke tahap Tauhid 3 ni, dia tak berlaku tanzih seperti mana sifat 20. Mereka ni kadang-kadang bahkan membawa masyarakat kepada mentajissimkan Allah. Itu Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, duduk atas arasy. Jadi saya nak sebut sini, bukan semua intipati dalam pembincangan Tauhid 3 tu salah dan sesat. Tak semestinya bila kita terima Tauhid 3 tu bermakna kita sesat, tak. Ada yang sama dengan akidah Ahlussunnah, tak ada masalah, belajarlah. Tapi bila berbeza dengan sifat 20, kita nampak kat mana perbezaan tu. Kalau perbezaan hanya sudut metod, tidak ada masalah. Tapi kalau berbeza dari sudut prinsip, contohnya akidah Ahlussunnah Jamaah, kita sebut Tuhan tak sama dengan makhluk. Tapi Tauhid 3 mengatakan Tuhan ada tangan, ada kaki, itu tak sama. Secara jelas tak sama. Maka itu tak boleh kita terima. Kalau kita terima kedua-duanya, maka rosaklah akidah kita. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kita boleh melabel ke dia sesat kalau dia mentajissimkan Tuhan. Sebab berbalik pada hukum asal tadi tu, ada banyak kaedah dalam menafsirkan ayat Quran. Okay. Bolehkah kita nak menjatuhkan seseorang tu sesat atau kufur? Ni bila kita jawab dulu. Bolehkah kita menjatuhkan orang tu sesat atau kufur? Jawabnya tak boleh. Tak boleh kita mengkufurkan orang tu. Tak boleh kita nak kata orang tu sesat walaupun dia mentajissim Allah. Sebab apa? Sebab tugas kita bukan menyesatkan orang. Yang menyesatkan orang adalah qadhi ataupun mufti. Tugas dia ada kuasa untuk menentukan orang tu sesat ataupun salah. Jelas yang tu dulu. Satu. Yang kedua, kaedah menafsirkan ayat Allah ni memang banyak. Tapi kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kan? Dan kaedah yang selamat. Walaupun salah juga akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi pada hari ini kita kena faham pemahaman salaf itu
terkadang banyak menyedihkan, banyak bukan salah yang salah, kita yang salah sebab kita tak faham seperti mana orang salah faham. Okey, salah kata Allah Taala ada yadun, kita pergi kata Allah Taala ada tangan. Contohnya. Jadi tak, ulama nak mengelakkan daripada semua tersebut berlaku, maka ulama ambil jalan selamat, belajar sifat 20 saja. Belajar sifat 20, insya-Allah kalau mainlah fahaman-fahaman yang lain pun kita dapat hadapi dengan selamat insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, untuk kesimpulan dan sedikit doa penutup dari Ustaz. InsyaAllah. Kesimpulan untuk hari ini, kita membincangkan tentang perbezaan zon, syak, waham. Jadi kita dapat tahulah kita jangan berada pada kadar waham, yakni bawah pada 50%. Jangan berada pada tahap syak bawah 50%. Jangan berada pada tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berada pada tahap waham bawah 50%. Jangan berada pada tahap syak 50-50 dan jangan berada pada tahap zon sekalipun. Kita kena berada pada 100%. 100% maknanya sentiasa sempurna insya-Allah. Alright. Jadi itu satu. Cara macam mana nak ada pada tahap 100%, jawabnya tak ada cara lain, mesti kita belajar dengan kaedah-kaedah yang telah pun disusun oleh para ulama insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna astaudanaka ma qara'nahu farudna hajra sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Baru boleh keluar kejap. Baik Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa untuk daurah siri yang kedua kita pada pagi ini. Mudah-mudahan segala yang disampaikan menjadi ilmu yang difahami dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan insya-Allah. Terima kasih juga pada Ustaz dan juga pada semua para peserta atas komitmen yang telah diberikan. Insya-Allah kita bertemu lagi Ustaz pada minggu depan. Nanti kita akan update. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan waktu yang sama insya-Allah. Sirul al-barakatilah qul qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Nangis. Orang kayu tu